أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على رسول الله سيد المرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم آمين. Bagi tuan pengurusi surau Taman Gurun Jaya, tuan-tuan ahli jawatan kuasa surau, seterusnya sidang muslimin muslimat, bakal haji dan hajjah sekalian insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu pada pagi ini untuk kursus ataupun kuliah intensif haji dan umrah. Sebab apa nama intensif? Dia nak kena segera tuan-tuan, maknanya mengaji secara pantas ni. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada faedah yang akan kita perolehi daripada perkongsian ilmu kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi dan yang kedua, saya mohon maaf kerana terlewat untuk sampai ke sini tuan-tuan, hampir separuh masa pertama di antara pasukan Kedah lawan dengan Perlis. 45 minit tuan-tuan. Tuan-tuan dah tunggu lama. Alhamdulillah, semoga penantian dan juga penungguan tuan-tuan dalam majlis ilmu ni Allah bagi pahala pada tuan-tuan. Syarat tuan-tuan kena sabar, jangan duk pokpek. Itu syarat dia itulah. Jangan duk muatih apa semua kan. Pergi mana ni tak sampai lagi ni. Tak apa. Tapi saya dah hubungi dah tadi Cik Tajuddin saya malam. On the way pun saya tak abang duduk tak mana, memang jauh. Kalau abang jadi puasa lambat juga kan. Jadi kita abang dalam perjalanan. Jadi dalam perjalanan ni kadang dalam rumah pun kita abang dalam perjalanan juga. Saya apa? Duduk dalam rumah lagi tak keluar rumah pun. Patutnya duduk tak mana ni? On the way. Ialah daripada rumah nak keluar pintu tu pun on the way juga. Dia kena kira begitu tuan-tuan. Baiklah, saya minta maaf lah tuan-tuan. Baik, alhamdulillah. Lama tak main taman surau Gurun Jaya ni pun. Tak apalah tuan-tuan, ni ada kesempatan kita main. Jadi insya-Allah pagi ni tuan-tuan kita nak bicarakan berkenaan dengan haji dan umrah. Jadi apabila kita sebut kata haji ni tuan-tuan, Allah firman dalam Al-Quran, wa azim fin nasi bil haji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita manusia yang beriman bertakwa kepada Allah SWT ni untuk tunaikan ibadat haji tuan-tuan di Makkah Al-Mukarramah. Haji ni bukan boleh pergi tempat lain, di Makkah lah. Kalau orang pergi haji hajnya itu bukan dia tu. Danok ke tu bukan dia tuan-tuan. Yang datang ke rumah Tuhan kamu ni maksudnya di Baitullahil Haram, di Makkah Al-Mukarramah, dengan berjalan kaki, dengan tunggang unta yang kurih yang datang daripada ceruk pantau, mai merata ceruk, maknanya mingkuli fajin amik ni seluruh dunia lah pakat mai berimpun di Makkah Al-Mukarramah tuan-tuan. Adalah rahsia-rahsia dan hikmah daripada kunjungan mereka dan juga kedatangan mereka ke Makkah Al-Mukarramah tuan-tuan. Dan kemudian
Dalam perjalanan ibadat haji kita ni tuan-tuan, disunatkan untuk kita memperbanyakkan talbiyah. Talbiyah, mari kita talbiyah lah ramai pagi ni tuan-tuan ni. Untuk nak bagi semangat, nak bagi semarakkan lagi kerinduan kita, kecintaan kita ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan juga ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Mari ramai-ramai nah. Orang lelaki boleh tinggikan suara, orang perempuan ala qadar lah, setakat suara keperempuanan mereka. Janganlah pula dia nak lawan dengan suami dia. Ini bukan apa orang panggil pertandingan tinggikan suara dah tuan-tuan. Baik, sama-sama insya-Allah tuan-tuan ya. Boleh lah. Kita nak bagi semangat kat tuan-tuan ni, dan ini pun salah satu daripada perkara sunat yang boleh kita lakukan ketika mana kita dalam perjalanan ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, yang namanya talbiyah tuan-tuan. Mari kita sama-sama tuan-tuan. 1 2 mula. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah sebut labbaik, 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 labbaik. Ada 4 kali dalam ungkapan talbiyah itu tuan-tuan. Apa makna labbaik? Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu. Tu labbaik tu maknanya kita mai ke Mekah, ke Madinah ni kerana sahut panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah memfardukan kepada manusia untuk mengunjungi Baitullahil Haram bagi menunaikan haji bagi mereka yang mampu untuk sampai kepadanya. Jadi kita sebut, kita jawab seruan Allah itu dengan labbaik Allahumma labbaik, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu dan seruan-Mu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu Tuhan yang tak ada sekutu bagimu. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu ya Allah. Innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata, segala nikmat, wal mulk laka wal mulk, dan segala kerajaan pemerintahan adalah kepunyaan-Mu ya Allah, adalah milik-Mu ya Allah. La syarika lak, Tuhan yang tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ini tuan-tuan makna dia. Jadi sebab itu apabila kita pergi ke Mekah, perbanyakkan lafaz talbiyah ini tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah jawab balik panggilan kita, seruan kita, laungan kita tu. Yang kita duk laung-laungkan tu, kita kalaulah sekiranya apa yang kita pi tu dengan niat yang ikhlas, kemudian kita bawa pula bekalan yang halal, duit yang halal, tak campur aduk yang haram, yang syubhah, maka labbaik Allahumma labbaik itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan labbaik wa sa'daik. Apa jawapan Allah? Seruan kamu diterima. Berbahagialah kamu, kata Allah. Tuan-tuan, sekiranya niat kita ikhlas kerana Allah, apa yang kita bawa hak halal belakang. Namun kalau sekiranya yang pi itu dengan niat tak ikhlas, niat yang lain selain daripada Allah kerana ada kepentingan tertentu, dan kemudian apa yang dia bawa pula benda-benda yang haram, benda-benda yang syubhah tuan-tuan, maka seruan dia tak diterima tuan-tuan. Labbaik Allahumma labbaik, dia launglah sampai naik renggah. Renggah apa? Suara ni tinggi terang mana pun, berpeluh sampai ke ketin dia punya talbiyah tuan-tuan, kuat lebih daripada orang suara dia. Tapi kalau dia pergi tu bukan kerana Allah, yang dia bawa tu pula bekalan dia daripada sumber yang haram, maka apa jawapan daripada Allah? La labbaika wa la sa'daik,
tak ada ucapan seruan kamu tak diterima. Haji kamu tak diterima, tak ada kebahagiaan dan ketenangan kepada kamu kerana kamu bawa mai benda yang tak betul. Niat kamu tak ikhlas, kamu bergelumang dengan dosa dan benda-benda haram, maka haji kamu tak diterima. Kalau hak pertama tadi, haji kamu diterima, haji yang mabrur. Hak yang kedua, kalau tak ikhlas, haji dia tak diterima, haji dia haji yang mardud. Ada kaitan tu. Ni apa yang kita sebut talbiyah itu, dengan cara pelaksanaan dan juga pengamalan haji dan umrah kita di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Jadi inilah tuan-tuan yang kita kena laungkan, yang kita kena laksanakan di tanah suci nanti. Apabila kita dah niat ihram, mulalah kita boleh talbiyah. Gitu. Dan berakhir waktu talbiyah ni apabila kita dah mulakan tawaf. Dah mula tawaf tu, jangan duk talbiyah pula. Kan? Kita dah baca doa pusingan pertama, doa pusingan kedua. Kan? Kita dah baca alailah, zikir ke, subhanallah ke, doa ke, tak apa. Dia tak ada talbiyah dah tuan-tuan. Apabila dah mula tawaf, sebelum tawaf saja kita boleh talbiyah. Nanti tengah-tengah tawaf duk labbaik Allahumma labbaik. Bertanya ni mai mana ni? Kan? Abang atau mel ustaz, dia kata ni siapa ajak depa ni. Tuan-tuan, contohlah kan. Baik. Itu dalam masa kita buat umrah. Dalam masa haji pula, bermula daripada kita niat haji, boleh kita talbiyah sampailah kita melontak jamratul kubra. Masa nak melontak tu, tak disunatkan lagi untuk kita talbiyah. Waktu tu disunatkan untuk kita bertakbir. Bismillah, Allahu Akbar, rajman lisyaitan wa hizbih. Ada waktu-waktu dia tuan-tuan, yang waktu mula bila waktu akhir untuk kita talbiyah. Baiklah tuan-tuan, puan-puan muslimin sekalian, ni nak cerita sikitlah secara ringkas yang kata haji ni apa tuan-tuan. Haji ni yang pertamanya tuan-tuan, pengorbanan. Ialah kena korbankan semua. Wang ringgit, harta benda, masa, tenaga, keluarga, kawan rakan, apa lagi tuan-tuan, ayam itik, kebal lembu. Kadang-kadang dia sayang kat kebal dah. Mai dia nak pergi Mekah, dia kena bagilah kebal dia tu kat orang lain jaga. Jadi pada dia korban tak tuan-tuan, sayang kepada kebal dia, saya korban juga. Lepas tu apa lagi, banyaklah pengorbanan tuan-tuan. Nak kena pergi mengaji, nak kena pergi kursus, nak kena belajar, kena datang kuliah. Tu semua pengorbanan lah tuan-tuan. Nak mulakan perjalanan ibadat haji tu, dia mula dengan pengorbanan tuan-tuan. Dan kemudian yang kedua, kena banyak sabar dan tabah. Tadi saya sebutlah tadi ni, sabara tu kena lebihkan tuan-tuan. Pasal banyak ujian yang akan kita hadapi ketika mana dalam perjalanan kita ke Mekah dan Madinah. Kadang ujian tu duduk di Malaysia pun diuji lah. Apa dia ujian dia? Ngaji kat 5 tahun dah, tapi nama tak naik lagi, ujian juga. Kena sabar tuan-tuan. Pasal kuota lah ni berapa tahun dah? 50 tahun dah lepas dah. Daftar hari ni 50 tahun pula boleh pergi. Pasal duk ada 1 juta tuan-tuan duk queue lah ni. 1 juta tuan-tuan, hak nak pergi Mekah ni 1 juta. Lepas tu baru ni tabung haji bagi bonus lebih sikit pada orang yang tak pergi Mekah ni. Belum pergi lagi lah. Betul tak? Tuan-tuan tak pergi check apa tu buku account tuan-tuan. Cuba tuan-tuan pergi check tengok. Kalau siapa yang pernah pergi haji, dia hanya bagi 6% saja bonus dah. Betul? Kalau siapa yang tak pernah pergi Mekah lagi, dia panggil 6+2, 6 campur 2. Dia ada tambahan bonus haji. Tu nak bagi tenang hati kita lah tu, pujuk hati. Kan tuan-tuan, 6 campur 2. Tu pun bagi takat hak yang 10,000 ke bawah lah. Kalau kata hak 10,000 kata saya tak bagilah. Bukan dia takat, dia kira takat 10,000 aja. Dia punya hak plus tu tuan-tuan, campur 2 tu. Hak 6 tu dia kira semua lah. Saya pun dapat maklumat daripada orang tabung haji lah, cerita saya tu. Ustaz jangan kata dapat 8 ustaz. Dia kata tu tak kena kalau kita kira lagu tu. Dia kata 6 campur 2. Tu baru betul bagi orang yang belum pergi ke Mekah lagi, tak ada rekod lagi dalam tabung haji, kata dia tak pernah pergi Mekah lagi, depa bagi lebih. Hak pergi Mekah pasal depa tak bagi lebih. Hak biasa pergi dah ni, pasal dulu depa kata depa dapat subsidi dah kat 4,000. 9980 kalau ikut harga dia dekat 14,000. Kan? Jadi dah dapat dah depa kata.
Kemudian yang kedua, apabila dia pergi Mekah, dia tak mai dah tabung haji. Ni orang tabung haji kata ni. Kadang dia tak mai dah. Dia tak mai tu maknanya tak mai duk simpan dah duit tabung haji tu. Kan? Belum pi dia perlu duk pergi Mekah, duk pergi tabung haji ni. Depa kata wallahu alam. Saya kata tak kot, depa mai juga update buku. Kemai kini buku kira ramai jugalah. Kan tuan-tuan. Jadi itulah. Tapi ada orang kata mana adil betul ni? Tu panjang cerita tuan-tuan. Ini tidak adil. Itu dalam filem Piramli pula. Kan tuan-tuan. Kan. Adalah orang tak perhati apa semua. Dulu pakai semua dulu kan. Dulu betul tak? Dulu semua dapat tu kan. 6% campur lagi doa. Tak apa semua dapat. Hati Mekah pun dapat. Tapi Mekah kali ni dia ada perkiraan dah tuan-tuan. Baik, yang kemudian yang ketiga, persaudaraan. Jadi tentu kena sabarlah hal tadi. Persaudaraan, kita pergi jumpa adik-beradik, sahabat handai di sana, rakan-rakan teman-teman kita daripada pelbagai negara, pelbagai warna kulit, pelbagai bangsa, pelbagai budaya, pelbagai bahasa. Jumpa di sana tu nak ikat apa tuan-tuan? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan kita ni bermacam-macam puak, bermacam-macam bangsa untuk kita saling mengenal di antara satu sama lain. Bersilaturahim, bermesra-mesraan di antara satu sama lain. Jadi ikatan persaudaraan. Baik, kemudian ada apa lagi tuan-tuan? Mengabdikan diri. Kita pergi ke sana, kita abdikan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian apa lagi? Fadilat. Banyaklah fadilat tuan-tuan, kelebihan-kelebihan. Kita doa di belakang makam Ibrahim, doa dalam Hijr Ismail, doa depan Multazam, tu semua tempat mustajab doa. Belakang tu doa di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Kita wukuf di Arafah, ada kelebihan dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Kita bermalam di Muzdalifah, melontar jamrah. Tu semua fadilat belakang tu. Kita ziarah Rasulullah, kita doa di Raudah di Madinah. Tu banyaklah fadilatnya tuan-tuan. Kemudian ada gambaran-gambaran yang boleh kita lihat, suasana lambang syiar kebesaran Allah SWT di Bukit Safanya, di Bukit Marwahnya, tengok Baitullahnya. Allahu Akbar. Yang selama ni kita duk tengok gambar saja, tengok dalam TV saja, tengok dalam klip video saja, tengok dalam kamera saja. Tapi kali ni Kaabah duduk depan kita. Allahu Akbar, subhanallah. Boleh kita mai juga berpijak di bumi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita ziarah makam Rasulullah. Tu semua tu gambaran-gambaran yang diperolehi bagi orang yang dapat pergi ke Mekah dan ke Madinah Al-Munawwarah tu tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Ujian. Tadi kalau dah sabar, pasal apa kena sabar? Pasal dia ada dugaan, pasal ada ujian tuan-tuan. Banyaklah ujiannya. Duduk sana ramai tuan-tuan, bersesak-sesak, duduk dalam bilik pun, bilik tu muat untuk 2 orang, dia bubuh 8 orang. Jadikan Zadi tu pakat laluan pun kadang untuk 2 orang atau 3 orang sesuai lah bilik tu. Tapi dia buh 8 orang, buh 6 orang. Tuan-tuan boleh bayang tengok. Ramai kan? Ramai, sesak. Tu zaman lah tak apalah bilik hotel. Kalau zaman dulu dia pakai bubuh dalam satu dom tu ataupun dalam satu bilik yang luar tu, pakat tidur lah, pakat apa? Bertemu antara kaki dengan kaki. Tu pengalaman dia di mana? Nanti di kemah Arafah, di kemah Mina. Jadi lagu tu dia tidur dalam kemah. Tapi kalau hak di hotel ni tak apalah. Kecuali lah kalau tuan-tuan bayar 120,000. Tu tak apa, duduk sebilik 2 orang dengan bilik VIP apa semua. 120,000 untuk 20 hari lah. Kan? Hak dia bayar 9980 ni, muassasah ni, maka kena muassusah lah juga. Kan? Kena hadapilah dugaan tu, kesusahan tu. Tu hak dalam bilik. Kemudian suami dengan isteri duk asin-asin. Tu pun ujian juga tu. Panjang cerita lah nak cerita tu. Kan tuan-tuan, nak ni semua ni nak cerita hak yang muassasah lah. Muassasah ni maknanya suami duk bilik lain, isteri duk bilik lain maklum kan. Nak abang begini. Jadi suami duk dengan kawan-kawan rakan lelaki dia, isteri duk dengan kawan-kawan dan rakan-rakan
Perempuan. Cuma insya-Allah lah satu aras lah, satu tingkat senang lah kita nak pergi jumpa bilik isteri kita. Bila-bila masa kita ada hal apa semua, boleh pergi jumpa ataupun jumpa di lobi, jumpa di koridor, tak apalah. Tapi kalau kita nak masuk tidur dengan bini kita dalam bilik tu boleh ke? Muslimah? Tak boleh maklum. Lepas tu suami main duk agak dinding. Tu saya kena kata. Tak boleh. Kena jaga adab tu. Tu ujian tak tu? Ujian jugalah, kena sabar. Jadi siapa yang nak pergi tu kena belajar lah. Sesekali tu suami tidur di sofa di luar, isteri tidur dalam bilik. Awak yang abang tidur di luar ni, belajar nak pergi Mekah nanti kena tidur asin. Tak apa, tidur atas sofa. Janganlah pula punyalah nak uji kesabaran dia ni. Dia sanggup pergi tidur di dapur. Selama ni duk peluk bantai rakap dengan bini dah. Mai pergi dapur, berlatih juga peluk tonggeh pula dah. Tu meletup tonggeh tu syahid bintang tu lagi. Dia nak uji lebih pula lah. Takat pada patutlah belajar sesekali lah tuan-tuan. Pasal di sana tu kalau 20 hari 40 hari tidur asyik. Ni tak cerita betul ni. Kecuali lah kalau tuan-tuan dah habis buat haji, habis dah buat umrah selesai dah semua. Mai duk tunjuk muka welfare kat ustaz ni. Ustaz tolonglah, lama dah tak tidur dengan bini. Awak nak buat apa? Ada dah kunci bilik berkat. Itu kena baik dengan ustaz lah. Saya pergi tugas dulu, depan mai buat muka welfare tu kita. Mula suami mai. Lepas tu ismalu lah dia kata, hantar bini mai pula. Tak apa, kita bagi memang ada pun bilik berkat, tapi kena queue. Kena ikut giliran lah, tuduh nama penuh lah ikut. Baik giliran kita tak apa. Itu yang kadang apabila nak ambil kunci bilik berkat tu pun kena ambil deposit tau. Deposit RM50 tau. Bukan pasal apa? Saya ikut tak ambil deposit. Dia pakai agih apa kunci tu merata, tapi tak tahu ada kat siapa. Dia tak balik dah kunci tu. Sedangkan kawan duk queue ni lama, dia duk geram lama, mangkuk mana ambil kunci dia tak ambil ni. Aku pun tak boleh nak apa, tak boleh masuk bilik lagi ni. Dia queue kat seminggu dah. Tu duk keliau. Tu pandai. Pasal apa yang kena ada bilik berkat tu? Pasal kadang dulu ni, lepas cerita lah. Cerita dulu ni, dia pergi duduk dah 20 hari lah. Duk jumpa lah dengan bini ni ketika makan, ketika mana pergi duduk semayang, duk jumpa lah. Tapi main dengan tak boleh tidur dengan bini ni, rupanya kawan buat demonstrasi. Dia jadi perasaan dia tak tenang apa semua. Dia tengok tu Arab, dia tumbuk tu Arab. Dia balik mai jumpa tung, dia sepak tung. Piung, kata sepak. Dia kata ni pasal sepak ni. Balik mai duk bincang, tengok dengan kaunselor, dengan ustaz-ustazah apa, dengan pihak tabung haji ni. Tabung haji kata kalau macam tu kita nak kena ada sedia bilik khas kot. Depa ni biasa duk tidur dengan bini sama duk di Malaysia ni, mai sini kena tidur asin bersatu kot. Dia apa? Dia mengamuk sakat ni. Kan? Jadi depa pun tu yang buat cadangan ada bilik berkat tu. Tapi jangan lama lah, dekat 2 jam jadi lah. Kan? Bagi bilik berkat tu, pakcik yang duduk sepak tu ni pasal apa? Tak tahu, saya pun tak tahu pasal apa. Lah ni macam ni lah pakcik. Dah, ambil kunci bilik berkat ni, pergi cari makcik, pergi tidur sekali tak? Kotlah lenguh tak mana suruh makcik urut kan? Bagi bilik tu kan tuan-tuan, 2 jam dia duduk ngurut tu, keluar main kenyih sampai ke telinga. Lega apa. Pasal itu ya, tu yang nak kena ada ujian juga tu, dugaan tu. Baik tuan-tuan. Cerita tu panjang lagi sebenarnya. Tak apalah, nantilah ada masa tuan-tuan ada kesempatan insya-Allah. Lawan nafsu. Nafsu pun kena jaga. Nafsu tu macam-macam nafsu amarah, marah dengan kawan, marah dengan isteri, marah dengan apa? Rakan-rakan dan teman-teman hak duduk dalam sebilik. Duk satu kampung pergi tuan-tuan. Cerita pengalaman dia duk tengok perangai apa orang kampung. Mai pada satu kampung, mai sekali. Duk dalam satu bilik depa ni. Adik-beradik belakang dia kata. Duk dalam 5 hari tak apa hari. Mai hari ke 10 tengok ada kawan tidur luar. Kita berbalik tanya pasal apa yang tuan tidur di luar. Dalam tu sejuk sangatlah. Memanglah aircon. Rupanya dia berkelahi. Dia berkelahi dah duduk dalam bilik tu sampai dia nak kena tidur di luar. Tak selesa dah tengok muka dia kan nak marah. Dia jadi lagu tu tuan-tuan. Tu pun nafsu juga tu. Kontrol lah tuan-tuan, kontrol.
Jaga baik-baik. Kemudian apa lagi tentang persamaan, nanti kita duduk dalam ihram sama kita. Dan sama aja kita. Yang muslimat pun sama, muslimin pun sama. Orang lelaki duduk dalam ihram, pangkat besar ke, siapa ke tuan-tuan, semua pakaian yang sama. Dia ada pangkat besar ke, tak ada pangkat ke, dia duit banyak ke, duit kurang ke, dia orang kaya ke, orang miskin ke, semua duduk dalam satu pakaian tuan-tuan ketika menaikkan ihram. Di Arafah tu kalau orang lelaki 2 helai kain tu lah. 2 helai itu saja, mana ada apa. Duk kemas sikit buh tali pinggang lah. Kut telur deh hak tu lah. Bukan boleh pakai helai dah. Baju ni macam kita pakai hari ni, baju apa? Jubah pun tak boleh pakai, baju singlet, apa tu, baju panas kita hak dalam pun tak boleh pakai, maka seluar dalam pun tak pakai. Lama ni kawan duk pakai seluar dalam saja. Lepas tu pergi Mekah, ada ketika mana kita duduk dalam ihram tak boleh pakai seluar dalam. Sepeda kita tu lah underwear tu. Tak boleh pakai. Orang lelaki lah, bukan orang perempuan. Ni orang perempuan kata kami tak pakai juga. Kau ada. Orang perempuan pakai lah, ni orang lelaki lah. Semua macam tu. Maknanya kalau kata pi londeh tu londeh. Cerita dia lagu tu. Kalau kata terlondeh lah kain tu, cerita dia. Angry Bird. Nampak Angry Bird lah tuan-tuan. Burung yang marah. Tu nama dia Angry Bird. Tu dia. Nampak ni. Maknanya semua sama tak? Semua sama. Tak pakai apa dah. Pakai 2 helai kain tu saja, nampak tuan-tuan. Itu persamaan lah tu. Satu cita-cita. Cita-cita kita untuk apa? Untuk nak dapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bata'una fadlan minallahi wa ridwana. Kita nak dapat pahala daripada Allah dan nak dapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah di antara falsafah yang tersirat dalam ibadat haji tuan-tuan. Tu ke tabang turun dah tu. Nak cerita kat tuan-tuan ni. Ni intensif ni maknanya kursus pantas ni cerita terus ya. Jadi inilah perjalanan kita ni tuan-tuan apabila kita pergi ke Mekah lah, naik pula dah. Bertabang pun turun naik tu. Yang ni kalau mai daripada Madinah. Tuan-tuan daripada Al-Ustaz. Lah ni ada penerbangan terus kan. Mula tahun 2013 hari tu ni penerbangan terus Al-Ustaz Madinah. Untung tuan-tuan. Saya syorkanlah pada tuan-tuan yang daripada orang Kedah ni lah. Gurun ke, Kok Diang ke. Ataupun Jitra ke, Al-Ustaz ke. Kalau tuan-tuan tak ada kata ada apa-apa masalah lah, kok anak-anak ramai di Kuala Lumpur kan, nak kena naik Kuala Lumpur, tak apalah. Yang ni adik-beradik kita duduk Kozan ni tuan-tuan pergi daftar nama masuk, minta kata nak naik Al-Ustaz, senang, mudah sangat tuan-tuan. Sebab apa? Penerbangan terus ni maksudnya Al-Ustaz Madinah pun tak ramai pula, dalam 279 lah. Itu masa saya tugas di airport lah tu ni, di itulah TH Hotel tu. Tengok jemaah ni selesa kan tuan-tuan, selesa. Berimpun ramai-ramai adik-beradik pun main nak hantar pun pagi tu ramai, tak apalah jam saya. Ramailah kan. Lepas tu berimpun situ, jumpa di situ semua. Pada masuk main dalam bagi taklimat apa semua, saat lagi naik kapal terbang daripada Al-Ustaz turun Madinah. Lega tuan-tuan. Kan? Pasal apa yang kata lega? Adik-beradik pun tak gaduh pergi ke Penang ke, pergi Kuala Lumpur kan, duk berantak kita. Tak payah bayar tol dah, minyak pun tu okey. Tak gaduh minyak kereta, makan minum. Banyaklah tahun tu kita boleh jimatkan duit kita. Dengan tambah dengan harga barang mahal lah ni. Itu satu dah. Lepas tu mudah pula. Dah disediakan lah. Kalau tuan-tuan kata daripada gurun ni, kuklah nak naik pukul 4 pagi. Jadi payahlah kalau main pada rumah ni. Tuan-tuan boleh pergi. Mohon dekat pihak tabung haji untuk menginap di hotel tu. Ingat senang. Free tuan-tuan. Kau nak duduk kat semalam RM160 bah. Ataupun 200 lebih. Bilik 4 bintang. Saya masuk dah tengok bilik baru ni. Elok. Pergilah tidur kali. Kita dah nak pergi Mekah. Kita diberi. Tapi syarat dia tuan-tuan kena mohon bawah. Tidur di situ, esok bangkit di situ. Bersiap di situ semua. Kalau buat keluarga kena bayar. Dia untuk jemaah haji saja yang dia bagi percuma. Tidur hotel tu, TH Hotel dekat dengan airport kita Al-Ustaz. Tuan-tuan,
Kalau kata pasal payah sangatlah nak pergi daripada rumah ni. Kalau tak ada masalah apa, tak apalah kita main daripada rumah pun tak apa. Baik tuan-tuan. Jadi yang mudahnya tu pasal senang saya tempat. Pergerakan pun alhamdulillah apa semua. Balik nanti ni pun turun lo start juga. Untung dia apa? Beg kita tu. Beg kita tu terus dia punya tagging dia daripada Jeddah terus turun lo start. Kalau naik kapal terbang Saudi, tuan-tuan, dia daripada apa? Jeddah kena turun Kuala Lumpur. Kuala Lumpur nak naik pula kena timbang lain. Kalau barang lebih nak kena bayar duit pula. Tuan-tuan, kalau kata kita naik had daripada apa? Jeddah turun Hello Star. Kalau kata lebih di sana kena bayar lah. Kalau kata kita ejah tak kena bayar lebih pun tak kena bayar. Tak kena bayar apa? Bayar barang tu Hello Star. Tentu dah untung lah tuan-tuan. Baik nak cerita tu. Jadi tuan-tuan boleh mohonlah untuk nak naik dia Hello Star. Bagi tahu pada pihak tabung haji mana yang dah dapat tu tahun ni nak naik mana? Naik Hello Star. Ada. Hari itu 5 penerbangan. Tak tahulah tahun ni berapa penerbangan tuan-tuan kan. Dan ada taklimat apa semua. Taklimat haji pun bahagian ibadat ni pun kita bagi juga sebagai orang kata apa, taklimat akhir kepada mereka. Kok ada apa-apa lagi kemuskilan, tuan-tuan boleh lagi rujuk dengan pembimbing ibadat haji yang diletakkan di tabung haji hotel itu ataupun di tempat operasi haji tu. Baik tuan-tuan. Baik, kita kalau daripada Madinah tuan-tuan, duduk 8 hari Madinah. Kemudian dah selesai kita melawat Madinah, makam Rasulullah, Raudhah apa semua, ulang alik pergi mai sana sini apa semua, ziarah luar, ziarah dalam, maka kita akan bergerak mai duduk di Mekah. Mekah ni antara 18 ke 23 hari. Ikut package kita lah. Ada yang dapat 45 hari, ada dapat 42 hari, paling banyak ingat 51 hari. Allahu Akbar, rezeki masing-masing. Ada hak korang 32 hari. Saya tengok dulu macam jadual penerbangan tu tuan-tuan. Jadual penerbangan. Dan kemudian dia ada bilangan hari yang di tepi tu. Jadi rezeki masing-masing lah tuan-tuan. Ada dapat 40 hari, 42 hari, 45 hari, 48 hari. Paling banyak saran saya dulu 51 hari rezeki dah. Maknanya pi sehari balik sehari, makna 49 hari dia duduk di Mekah Madinah. Gabung dua-dua tempat tu lah. Ada pula 32 hari. Saya tanya ni pasal apa? Dia kata memang siapa yang kena hak ni nak buat macam mana? 32 hari lah. Memang dia kata dalam semua jadual penerbangan tu ada satu yang dia kena dapat hak 32 hari saja. Cerita lama lah tuan-tuan, 2007 tu cerita. Hak lah ni tak tahulah pula kan. Kod semua dia bagi selaras ataupun kalau beza pun tak banyak hari. Rezeki masing-masing lah yang tu tuan-tuan. Jadi kita duduk di Mekah 18 ke 23 hari atau lebih daripada tu. Kemudian nanti kita pergi ke Arafah 1,5 hari tuan-tuan. Kemudian kita pergi Muzdalifah pula 3 ataupun 4 hari. Muzdalifah dengan Mina. Untuk kita wukuf, kita mabit di Muzdalifah dan kita bermalam di Mina. Kemudian nanti kita akan balik ikut Jeddah pula. Dia kira lagu itulah selalunya. Dia kena bagi pergi ke semua lah tempat tu. Duk Madinah, Mekah, Jeddah. Jadi rasa semua lah tempat-tempat yang kita nak pergi tu. Ada orang kadang ialah yang special sikit, dia semua senang. Daripada Madinah main Mekah, Mekah balik Madinah, naik kapal terbang ke Madinah. Itu hak special lah tu. Yang selalunya macam ni lah. Madinah, Mekah, Jeddah. Nak balik kena naik di Jeddah. Ada orang dia daripada Kuala Lumpur turun Jeddah. Jeddah naik bas pergi Madinah. Madinah naik bas main Mekah. Mekah itu kata kalau main Madinah lah tuan-tuan. Ataupun macam ni, dia daripada Kuala Lumpur turun Jeddah. Jeddah masuk Mekah. Dan kemudian Mekah pergi Madinah. Daripada Madinah naik terus Madinah Kuala Lumpur pula. Ada macam tu. Dia ada kadang-kadang rezeki masing-masing lah perjalanan tu kan tuan-tuan. Tak apalah ke mana pun. Jadi kita boleh sampai di Mekah, sampai di Madinah untuk kita nak tunaikan amal ibadat kita di sana dan kita boleh ziarah di Madinah Al-Munawwarah tu tuan-tuan. Baik. Okey, ini kalau yang ke Madinah dulu, inilah carta alir dia tuan-tuan. Carta pergerakan dia mula daripada Madinah, kemudian nanti niat haji pun dia berubah tempat lah, bukan di Kharnul Manazil lagi. Miqat dia ialah di Bir Ali tu. Tempat niat dia tu di Bir Ali, iaitu jarak dia 10 km daripada Madinah tuan-tuan. Ni ke Madinah dulu. Ni kalau kata yang ke Mekah pula. Kalau yang pergi ke Mekah dulu,
Dia daripada mana tuan-tuan? Kalau ke Mekah ni tentulah dia mai daripada Jeddah. Dia mai daripada Jeddah tuan-tuan. Apabila mai daripada Jeddah tuan-tuan, maka dia punya miqat pun berubah. Miqat dia ialah di Qarnul Manazil. Tak mana Qarnul Manazil ni, dia dekatlah dengan Jeddah tu. Tapi kapal terbang tak turun. Jadi tuan-tuan kata nak niat ni kapal terbang turun tak di Qarnul Manazil? Tak turun. Kapal terbang akan lalu saja di kawasan Qarnul Manazil, maka kita niat di situlah. Macam di Madinah senang, naik bas dia berhenti lah. Kalau tak berhenti pun dia lalu pun tak apalah, kita tahu kata yang tu Bir Ali, tapi Qarnul Manazil tengoklah betul lah. Maka kita nak buat macam mana tuan-tuan? InsyaAllah tuan-tuan akan dimaklumkan. 2 jam sebelum sampai ke Bir Ali, tuan-tuan akan dimaklumkan oleh kru kapal terbang tu, tuan-tuan sekalian, kita akan sampai di Qarnul Manazil 2 jam dari sekarang. Jadi tuan-tuan dah boleh mula niat. Nak buat haji kah, nak buat umrah kah, niat terus lah. 2 jam lagi dah. Ataupun lagi sejam lagi nak sampai, diumumkan pula bahawa kita akan sampai di Qarnul Manazil sejam dari sekarang. Niat terus lah. Jangan sampai di Jeddah baru niat. Sampai Jeddah baru teringat nak niat. Niat tu boleh, tapi kena bayar dam kerana kita melepasi miqat tuan-tuan. Itu di antara perkara yang diberitahulah. Tu kalau adalah haji lah. Dalam umrah ni mungkin payah sikit lah tuan-tuan. Sebab kita naik commercial flight, dia campur dengan semua orang lain, dan kemudian kena pula kru kapal terbang, pilot dia apa semua, kapten dia tu jenis kepala mazhab ni payah kira. Dia tak bagi orang duk cakap lah kapal terbang, dia cakap pun depa saja bercakap. Dia tak bagi orang lain bercakap, payah agaklah. Jadi yang tu kalau ada ustaz-ustazah kah, ustaz-ustazah ni kena pilah bisik kat seorang-seorang, ni lagi kita nak sampai dah Qarnul Manazil ni, niatlah teruslah ni. Sebab apabila kita niat tu, maknanya kita dah duduk dalam ihram. Tadi ni walaupun kita dah pakai ihram, kalau tak niat tak apa lagi. Kita boleh buat pantalangan ihram ni, cumanya kita niat lewat sikit lah tuan-tuan. Sebab kalau kita niat awal, kena jaga pantalangan tu awal. Kalau niat lewatlah kita berada dalam larangan ihram tadi ni. Okeylah tuan-tuan. Kemudian kita daripada Mekah, daripada Jeddah mai ke Mekah, sama jugalah, duduk 18-23 hari pun semua, pergi Arafah, pergi Muzdalifah, Mina. Kemudian kita akan dibawa ke Madinah. Bagi orang yang masuk Mekah dulu, lepas tu baru dia pergi Madinah. Bagi orang yang masuk Madinah dulu, dia akan main ke Mekah. Dia kira lagu tu lah tuan-tuan. Baik. Okeylah tuan-tuan, tu cerita benar. Syarat wajib haji dan umrah. Yang ni pun saya nak sebut secara ringkas lah, tuan-tuan pun dah maklum lah kot. Syarat wajib haji umrah ni tuan-tuan, senang masuk semua tu ya. Yang ni dia ada 5 ni tuan-tuan. Yang pertama Islam. Yang kedua baligh. Baligh ni maknanya mukallaf lah. Kita semua ni mukallaf dah lah kan. Bukan budak-budak lagi dah, bukan dangan-dangwai lagi lah semua. Bukan kanak-kanak Raibina lagi kita ni. Kita dah kanak-kanak Libita. Maknanya besar dah lah. Dah baligh dah. Yang ketiga berakal, tak gila, tak koma. Kemudian apa? Dikira sebagai ahli ibadat yang siuman. Bukan kanak-kanak. Kita ni berakal dah. Okey tuan-tuan, tu syarat dah. Dan yang keempat merdeka, bukan hamba. Yang kelima ni berkuasa. Yang ni lah yang kita nak kena beri sikit tafsiran tuan-tuan, dan juga pencerahan dia. Yang kata berkuasa ni macam mana. Yang ni pasal dalam haji ni ada satu syarat dia yang khusus, iaitu man istata'a ilaihi sabila. Bagi orang yang ada istita'ah, yang mampu untuk sampai ke sana. Jadi istita'ah ni tuan-tuan macam mana? Ni dalil lah, dalil wajib haji tadi ni kita baca dah tadi. Lepas tu nak tengok istita'ah ni tuan-tuan. Istita'ah ni maksudnya yang mampu untuk sampai ke sana tu, dia ada 3 kategori. 3 kategori itu maknanya dengan diri dia sendiri, dengan bantuan orang lain dan orang perempuan. Dia ada syarat tambahan bagi orang perempuan. Ni dalil tuan-tuan, dalil wajib haji. Yang tadi Al-Quran, wa azim fin nasi bil hajj ila akhir ayat. Ni dalil daripada hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Nampak tuan-tuan? Menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan. Makna istita'ah itulah kemampuan untuk melakukan ibadat haji. Ni dalil juga
daripada Al-Quran, wa atimul hajj wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah SWT. Maknanya dua-dua tu wajib. Haji pun wajib, umrah pun wajib. Ingat tuan-tuan, yang nak pergi umrah bulan 3, bulan 5, bulan Ramadan ni apa semua, kalau umrah dia kali yang pertama dia buat, ingat itu umrah yang wajib bagi dah. Bukan pergi saja-saja alah main umrah ni tengok dulu. Tengok dulu apa? Hak kita buat tu dah wajib dah, tuan-tuan. Ingat yang tu. Mana kalau kita buat kali kedua, tiga tu dah jadi sunat dah. Hak kali pertama kita buat tu. Sama ada kita pihak musim haji ke atau luar musim haji ke, umrah kita tu tetap dia jadi hak pertama tu wajib. Maknanya sempurna ada hak wajib kita tu. Hak kita buat kali kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tu dah jadi sunat dah, tuan-tuan. Baik. Ni dia cerita hak syarat pula ni, hak syarat wajib tadi ni. Jadi jelas lah tuan-tuan. Saya pun tak sentuh banyak dah yang ni balik apa semua ni. Cerita ni panjang balik lah. Kita nak tengok ayat hak tadi ni, syarat yang kelima tu apa? Istita'ah tu tuan-tuan. Hak lain tu tuan-tuan tahu dah kan. Yang kata ni istita'ah ni, berkuasa ni yang pertama dengan sendiri. Dengan sendiri dia tuan-tuan, dan yang kedua dengan bantuan orang lain, dan yang ketiga bagi orang perempuan ni dia ada apa? Dia ada ni senang, tengok sini senang. Ada kalah dia senang sikit. Tu dia. Kalau hak kata dengan sendiri ni, istita'ah dia ni, mari kita tengok. Tuan-tuan boleh semak pada diri tuan-tuan dan puan-puan sendiri. Ada ni 2, 4, 5, 6 ni. 6 perkara ni. Yang kata istita'ah berkuasa ni, dia yang pertama ada tambang pi balik. Tambang pi balik tu duit akaun kita lah, duduk dalam tabung haji tu 9980 setakat tahun ni. Ke depan tak tahu lagi lah kan. Jadi kalau ada lah kita kata 15,000 duit dalam tabung haji, maknanya guna perbelanjaan kita di Malaysia pun boleh guna, di Mekah pun boleh guna, cukup lah. Kan 15,000 contoh dah. Yang kedua ada bekalan dan nafkah. Istita'ah juga ni. 15,000 tu haduk dalam tabung haji. Kan? Haduk dalam bank Islam ada 5,000 pula. Contoh. Untuk apa tu? Bekalan. Lu nak beli berkas, beli beg lah. Kain ihram, kain apa? Kain telekung, pakaian apa semua. Tapi janganlah banyak sangat. Dekat badan patut dah lah kan. Lepas tu bawa makanan lagi. Azamko, Maggi, ikan kering, serunding. Orang kata-kata kami tu. Bukan kata-kata orang. Orang lelaki pun kena bawa. Tak suruh ni, saya suruh bawa. Apa tu? Pergi duduk sana, bukan ada azamko, payah jumpa. Tuan-tuan ngida azamko. Azamko. Lepas tu ikan talang kering tu. Duduk sana tuan-tuan duduk makan ikan, makan daging, makan ayam, sayur. Kadang-kadang dia tak sama dengan selera kita ni. Teringin nak makan ikan kering. Kalau tak ada, ikan talang tu. Pergi beli tu jana wayang. Ber-17 orang. Pergi beli. Beli sekok, tapi jangan buh sekok tu lagu tu. Ni saya nak abang cara macam mana. Tuan-tuan kerat kecil-kecil. Mula goreng dulu lah. Goreng sekok tu. Tuh dia. Bagi kat suami kita setengah ekor, kat kita sekok. Sekok pula dah. Kat kita pun separuh juga. Lepas tu kerat kecil-kecil. Potong kecil-kecil, buh dalam plastik. Buh dalam plastik tu macam orang duk jual sup bunjuk tu. Kan? Buh kecil-kecil tu, buh lah kita kata 10 keping. Buh. Lepas tu balut dengan apa tu? Apa dia panggil? Aluminium tu. Supaya dia tak bau kan. Mana tahu tadi keluar-keluar tu dia bau ikan talang. Habis semua bau ikan talang. Kan tuan-tuan. Bawa. Bukan pasal apa nanti ikut sana kita dah rasa apa, lama dah tak makan makanan Malaysia ni. Teringin nak makan ikan kering. Pasal tu orang keluar. Orang keluar pun tak duduk goreng apa dah, kita goreng dah. Sambil makan nasi orang keluar seketui. Kecil orang keluar mai. Lepas tu makan kawan sebelah tengok ambil sedap hang makan ni lauk apa ni? Ikan kering talang. Bagilah kat dia sikit. Leleh dah ayat liok kawan ni. Yang saya cerita ni kan pasal apa, ada kawan tu duduk makan tepi kita buh ikan talang. Kita duduk tengok ikan talang tu geram jugalah, tapi nak minta takkan nak minta. Dia tak bagi tuan-tuan, dia pun tak tahu, tak mangkuk semua kata. Tu yang saya kata tuan-tuan bawa. Maggi kan, Maggi tak apa, Maggi banyak di sana kan.
Tapi ikan talang kering, ikan gelama masam ke, sedap tuan-tuan kalau makan waktu tu. Hak lain tu banyak dah, hak lain. Buah-buah banyak. Hak tadi yang saya kata tak ada tempat asam ko. Lepas tu apa lagi? Ikan talang tu apa semua serunding bawa bila. Tadi bekalan nafkah tu tak dapat makan dah tu. Tak apalah, bawa ala kadar lah, jangan hantam ikan 20 kilo. Tuan nak pergi berniaga. Bukan macam tu. Bawa ala kadar lah, tanam sikit-sikit semua. Kan boleh lembek kita tu. Kopi lah. Gula tak ada bawa lah. Kopi payahlah tanam tu kan. Kopi tongkat ali kan. Tuan-tuan. Cerita macam-macam lah nak tuan-tuan ni. Tak apa lah. Saya tak ada masalah tu kalau tuan-tuan nak bawa makanan hak yang boleh kita bawa hak tahan lama tu tak apa tuan-tuan. Cuma jangan bawa hak rosak. Bawa terian ke kacau kita. Penin habis satu kapal terbang. Jangan bawa lah terian-terian apa semua tu. Kan? Tu. Payah kan mesti ganggu orang lain. Kita bawa hak benda yang tak ada. Ada baru ni orang cerita ni saya dapat cerita baru jugalah. Ada mak Allah mana tu dia bawa asam tu asam. Asam siam tu hak yang jenis buah kanji tu. Asam lah tapi asam bukan buah kanji. Tak tahu hak yang jenis apa? Bulat-bulat tu. Ada 5 biji. Jadi apabila dia buah lambat besar, mungkin dia tutup tak tutup elok-elok. Jadi apabila dia pas skrin tu tuan-tuan. Dia pas scan skrin pula dah. Dia pas scan tu nampak tu. Nampak tu Arab tu tarik kawan tu mai. Makcik ni cerita ni. Dia pun susah hati kan. Orang lain semua tak kena apa dah kan. Tak tahu dia kena buka. Beg besar ni. Buka. Arab tanya. Arab pula hak duk tanya tu pun dia tunjuk dengan senapang. Dia tunjuk dengan senapang ni. Dia kata ni apa ni? Dia duk ingat aku peluru senapang. Tu dia tuan-tuan. Pasal kan dia berengkeh elok. Dia kata ni peluru. Dia kena bukari je. Hei, dah. Maka dia habaq dah. Ni. Tuan-tuan jawablah macam mana pun. Habaq dah hak ni makan. Yang ni asam. Cerita bila masa Melayu pun. Dia faham tak faham dia punya pasal. Kalau dia tak faham juga buka suat mulut dia tu. Hazal tengok peluru apa. Ni cerita macam ni baru yang saya dapat cerita makcik tu dia pergi umrah kan ada kan. Dia bawa asam tu. Cuma hak tu lah kita nak kena pandai. Lah ni kita bukan payah mana. Cara dia tuan-tuan, kita bungkus, kemudian kita tulis sikitlah apa dia benda yang kita bungkus tu. Tapi kena tulis dalam bahasa Arab tu, bahasa Melayu dia tak faham juga. Macam contohnya macam tadi tu. Dia kita panggil tadi makulat makanan ke ataupun belajar lah sikit sepatah dua bahasa Arab. Dia tanya ni apa ni? Ta'am. Senang dia kata ta'am tu makna makan lah. Benda makan, makulat ni makna benda ataupun tunjuk kat dia hak tu untuk makan bukan untuk tembak. Abang dia takut, dia kata dia tunjuk dengan senapang dia kata. Dia ingat aku peluru. Dia pun sensitif tuan-tuan. Saudi kata aku dia tak buat apa dia tak buat pemeriksaan rapi tak apa. Kalau dia main syekh dia buat pemeriksaan rapi tuan-tuan. Saya kenal banyak tempat dah di Oman pun macam tu lah. Dia cek habis ni. Kita kalau kat airport kita tali pinggang tak buka, kasut tak buka. Mereka buka semua tuan-tuan. Kalau tadi syak lagi dia lones dulu dia mereka main. Kita kalau tekat duk bunyi tu dia cuma pegang kot ni kan. Ni apa dah ni kunci kita dah. Ya. Depa nak tengoklah apa semua. Buka tali pinggang ni, kot tali pinggang tu ada bom. Depa sensitif tuan-tuan. Siam macam tu kak, siam. Dia singgah ada Bangkok tu ni. Singgah siam lah. Dia ronda airport dia telik ni nak masuk balik dia suruh buka semua. Mangkuk semua. Tu dia tuan-tuan. Tu nak habaq kata kadang tempat orang dia beza dengan tempat kita. Kita pun serius juga tu. Hak yang bertangkap dadah apa semua tengok orang jugalah kan. Bukan kata tak street kita ni. Cuma kalau kita nak pergi Mekah ni, depa husnuzan lah dengan kita ni. Puak sana tak kira. Pasal depa macam-macam kan kok orang bimbang mana nak tahu celah tu orang sudut macam-macam semua. Lepas tu dia bimbang. Asam siam tu dia kata peluru. Tapi bentuk pun macam peluru. Tu dia bimbang tuan-tuan. Pasal dia apabila dia scan nampak benda macam tu, memang dia takut. Jadi tuan-tuan bawa apa? Bawa yang tak apa nak bawa tak boleh, tak ada masalah Hasan semua, cuma tulislah sikit bahasa Arab sikit tu bagi dia faham lah. Atau panggil siapa-siapa boleh cakap Arab ke apa semua, cerita kat dia ni bukan peluru. Dia syak macam-macam tuan-tuan. Okey, bekalan nafkah tu kena bawa. Nafkah pula apa dia? Nafkah ni kalau kata ada tanggungan kita, anak-anak kita ni puak ni nak makan apa? Kalau kita bawa habis duit semua puak tu duduk perkara apa, duduk minta sedekah. Kalau kita bawa habis semua tuan-tuan, pandangnya nafkah untuk anak-anak kita ke keluarga kita di sini ni,
Kalau kata tak ada, maknanya kita tak ada istita'ah, tuan-tuan. Istita'ah ni kemampuan lah. Dia kena ada semua. Beda anak kita, cucu kita yang di bawah tanggungan kita. Kan? Kalau kata hak dua isteri tu, bawa isteri pertama dulu, hak isteri kedua kena bagi nafkah kat dia. Jangan bibi dia pun, bila lelaki bawa dah lah, bawa bini tu, dia marah. Kan? Tak bawa dia, marah pula, tuan-tuan. Jadi kena ada nafkah tu untuk orang yang duduk di Malaysia ni. Jadi tu juga istita'ah. Ada kenderaan pergi balik, ada apa? Kapal terbang, apa semua, tak apalah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Aman dalam perjalanan, tak ada berlaku peperangan, pertempuran, kacau bilau. Demonstrasi ke apa kan? Sampai-sampai di Jeddah dia buat demonstrasi, siapa keluar dia tembak. Tak aman perjalanan, tuan-tuan. Mana kena patah balik tak boleh pergi. Tak aman keadaan dia. Jadi kalau dah aman perjalanan tu, itu dikira sebagai